Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita sambung pelajaran kita hari ini, perkara akhlak darjah 2. Kita sambung pelajaran 7, adab menggunakan media massa. Kita sambung 7.2, 5 adab utama ketika menggunakan media massa. Yang pertama, niat yang baik ketika menggunakan media massa. Jadi kalau kita nak gunakan media massa, kita kena gunakan dengan niat yang baik untuk menyampaikan maklumat yang tepat, betul dan bermanfaat kepada orang ramai. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajipan syarak. Dalam Islam, kita tak dilarang pun untuk menggunakan media massa selagi mana kita masih lagi melaksanakan perintah Allah. Contohnya, solat. Kemudian kita taat pada ibu ayah kita. Apa yang ibu ayah kita suruh, perintahkan, minta tolong kita buat, kita buat. Selagi itulah kita boleh menggunakan media massa. Yang ketiga, menjaga adab. Dalam pelajaran yang sebelum ni, kita dah belajar tentang adab menggunakan media massa. Yang keempat, menjaga keselamatan diri. Menggunakan media massa ni kadang-kala boleh mendatangkan keburukan dan kemudaratan pada diri kita. Sebab tu kita kena jaga keselamatan diri kita. Sebagai contoh, kita jangan terlalu berkongsi tentang maklumat peribadi kita, kat mana kita tinggal. Sebab apa? Takut nanti akan disalahguna oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Dan yang kelima, berpada-pada ketika berinteraksi dengan media elektronik. Kita kena pastikan kita berpada-pada dengan siapa kita berhubung, berapa lama kita menggunakan media massa. Seterusnya, 7.3, adab ketika berkongsi maklumat. Kalau kita nak gunakan media massa, ada adabnya. Kita nak berkongsi maklumat pun ada adab yang kita perlu ikut. Yang pertama, tidak menunjuk-nunjuk kelebihan yang ada sehingga timbul rasa riak. Riak ni maksudnya tinggi diri, bangga diri dengan kelebihan yang kita ada. Sebab tu kita tak boleh ada sifat menunjuk-nunjuk, tak boleh ada rasa riak. Sebab sifat-sifat ni adalah perbuatan yang tak elok, yang dilarang oleh Islam. Yang kedua, tidak membuka keaiban keluarga atau orang lain. Kita kena pastikan apabila kita berkongsi maklumat, jangan sampai menjatuhkan maruah keluarga kita dan maruah orang lain. Yang ketiga, penulisan yang dikongsi hendaklah berunsur dakwah dan kebaikan kepada umum. Kena pastikan apa yang kita kongsi tu hanya yang membawa kepada kebaikan. Sebab apa? Bila kita tulis kebaikan, kemudian orang baca, orang ikut dan buat apa yang kita tulis, insya-Allah kita pun akan dapat pahala kebaikan. Yang keempat, tidak menimbulkan perselisihan dan pergaduhan. Apabila kita berkongsi maklumat, kena pastikan maklumat kita tu tidak mendatangkan pergaduhan dan permusuhan. Sebab apa? Dalam Islam pun melarang kita bermusuhan antara satu sama lain. Dan yang kelima, yang terakhir, perkongsian yang bermanfaat sahaja. Kena pastikan maklumat yang kita kongsi tu bukan hanya mendatangkan kebaikan pada diri kita, tapi juga membawa kebaikan kepada orang lain. Okey, Alhamdulillah, tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.